Wali. Silakan. Terus kita dengarkan perkongsian Ustaz. Terima kasih pada DJ Siti dan juga DJ Syafiq. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, pada petang yang baik ini kita diberi lagi peluang oleh Allah untuk kita berbicara tentang satu tajuk yang sentiasa dikejar dalam hidup kita, yang disebut dengan kejayaan. DJ Siti dan juga DJ Syafiq biasanya kalau faham terhadap maksud yang disebut dengan kejayaan ini apa? Kalian nampak apa yang dimaksudkan dengan kejayaan? Berjaya ni dalam maksudnya pelajaran, berjaya dapat kerja. Contohnya. Dan inilah biasa dalam hidup kita kan. Kehidupan kita ni ramai di kalangan kita nampak bahawa berjaya ini bila kita berjaya dalam pelajaran. Kemudian kita nampak bila kita berjaya dalam urusan rumah tangga kita. Tetapi kita berjaya bila kita menjawat jawatan yang hebat. Kita nampak bila kita berjaya bila kita memiliki rumah yang besar, pengaruh yang ramai. Inilah hakikat yang disebut dengan kepalsuan, disebut dengan kejayaan. Maksudnya ada kejayaan yang bersifat sementara, yang tidak membawa kepada nikmat perjalanan dalam hidup kita. Tetapi di sana kita kena faham, kita kena berjaya pada pandangan agama. Bagaimana agama memandang kepada sikap yang disebut dengan kejayaan. Seringkali kita terfikir-fikir di kalangan kita kan. Saya biasa sebut, kita ni biasa hidup kita kejar apa dalam hidup kita. Kita nak dapatkan apa dia. Di kalangan kita begitu. Kita akan fikir, setiap kali kita turun daripada rumah, kita akan tanya, aku sebenarnya mengejar apa? Untuk dapat apa dia? Dan ramai di kalangan kita, kalau kita tanya simbol kejayaan ini apa, bila kita telah menggulung segulung ijazah, maka kita berjaya. Ramai kan sorak-sorai di kalangan kita, bila dapat je ijazah, masing-masing melemparkan scroll masing-masing. Sukanya. Ada orang yang sukan, dia akan rasa gembira bila dia dapat anugerah pingat emas, bila dia mencapai kejayaan tertentu, menjulang nama negara. Itulah simbol kejayaan. Dalam Islam melihat kejayaan ini jauh lebih besar dibandingkan daripada apa yang kita pandang. Tetapi mari kita belajar untuk kita menjadi manusia yang berjaya, manusia yang disebut dalam Al-Quran berulang kali. Allah Subhanahu Wa Taala gunakan dengan kalimah di dalam hidup ini, Allah guna qad aflaha, telah berjayalah. Dan kalau kita perhati, tiap-tiap hari Allah mengajar pada kita mesti kita berjaya. Sebab dalam azan sentiasa disebut hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Al-falah maksudnya kejayaan. Kenapa Allah gambarkan dengan kejayaan? Hidup ini mari menuju kejayaan. Mari kita mendapatkan kejayaan. Setiap hari kita mesti dapatkan kejayaan. Kejayaan apa yang mesti kita ada dalam hidup kita ini? Yang mesti kita dambakan dan kita harapkan kita dapat. Tentulah ibu dan ayah, dia nampak bahawa kejayaan bila anak-anak memasuki peperiksaan PT3 ataupun masuk dalam peperiksaan SPM dan sebagainya. Tetapi apa nilainya kalau sekiranya anak-anak kita dapat 9A, dapat yang disebut dengan 5A atau dalam UPSR dan seumpamanya. Kita ni berderet-deret, tapi pada masa yang sama tidak mengenali pencipta. Tidak ada nilai. Kejayaan dalam hidup ini, Allah mengajar bila kita hidup di atas dunia bukan dinilai dengan ukuran rupa paras. Allah jadikan kejayaan ini bukan dinilai bila kita digelarkan selebriti. Kita kena faham, hidup kita ini bila kita berjaya bukan bila kita memiliki segala apa yang ada di dunia. Yang ini bukan kejayaan yang sebenar. Semua ni adalah bentuk fantasi ataupun penuh dengan kepalsuan. Yang kita kena letak benda ni sementara, perkara yang sementara dalam hidup. Tetapi hakikat kejayaan sepanjang kita hidup di atas dunia ini, ulama-ulama sebut mesti kita dapatkan dua perkara. Ini simbol kejayaan dalam hidup seorang. Berjaya bila kita boleh mengolah diri kita, menjadikan diri kita mukmin kepada Allah, mengimani segala apa yang diarahkan oleh Allah untuk kita ni menjadikan taat pada perintah Allah. Maka kita dianggap berjaya. Buat apa kita dapat yang disebut dengan kita dapat gaji yang mewah,
dalam hidup kita. 20,000, 30,000, bahkan sampai ada di kalangan kita yang gaji dia sampai 50,000, 60,000 sehari. Yang 50,000, 60,000 sebulan dalam hidup dia. Tapi tiba-tiba dia tak mampu untuk solat. Tak ada nilai kejayaan dalam hidupnya. Kejayaan hidup ini kita mesti nampak bahawa bila kita boleh mengolah diri kita menjadi diri kita mukmin kepada Allah. Ini simbol kejayaan yang pertama. Dalam hidup kita, sepanjang kita hidup, Islam mengajar supaya diri kita ni menjadi orang-orang yang benar-benar mukmin pada Allah. Mukmin pada Allah tak kira kamu pelajar, kamu mesti menjadi mukmin pada Allah. Kamu menjadi pengetua, kamu mesti menjadi mukmin pada Allah. Bila kita hidup di atas dunia ni, jadilah kedudukan kita apa sahaja pun, kita mesti meyakini terhadap Allah. Kerana ramai hidup kita ni, orang kita tak percaya pun pada Allah, tak yakin pun dalam diri dia terhadap keimanan pada Allah. Dia lebih percaya duit menjadi kejayaan dalam hidup dia. Ramai di kalangan kita kan bertelagah adik-beradik semata-mata nak berebut harta benda. Ramai mana di kalangan kita dia nampak kejayaan ini bila dia memiliki jawatan, dia sanggup sihir orang tersebut. Dia sanggup dia buat khianat pada seorang ini. Rakan-rakan di kalangan mereka. Punca apa? Punca dia nak meraih kejayaan yang palsu dalam hidup. Kenapa kita jadi demikian? Kerana kita tak nampak konsep kejayaan yang sebenar. Sebenarnya dalam hidup kita, Allah mengajar pada kita, berjaya kamu, qad aflahal mu'minun. Bila kamu berjaya, bila kamu jadi orang mukmin. Allah sebut demikian. Kerana tak ramai orang boleh jadi mukmin, meyakini dengan Islam. Tak ramai dalam hidup ini. Ramai di kalangan kita yakin dengan duit. Money is power. Duit menjadi kuasa. Bahkan ada orang kita sebut no money no talk, disebut. Tak ada duit tak payah bercakap lah. Duit ni dah jadi kuasa dalam hidup. Dalam Islam tak. Dalam Islam ajar kamu mesti berjaya bila kamu jadi mukmin. Bila kamu jadi pelajar yang mukmin. Bila kamu jadi pegawai yang mukmin. Bila kamu menjadi seorang pemerintah yang mukmin. Dalam hidup kamu meyakini terhadap Islam. Mukmin maknanya keyakinan. Yang ni kejayaan yang pertama di dunia baru. Itu pun belum lagi dianggap jaya. Bila kita jadi mukmin, kejayaan kedua kita lepas pada kita jadi mukmin, Allah Subhanahu Wa Taala mula ajar kejayaan kedua bila kalian boleh mula membersihkan jiwa kalian. Kalian boleh dalam hidup kita boleh membersihkan hati kita. Bila kita hidup atas dunia ni, bukan kita nak bersih rumah aja, bukan kita nak bersih kenderaan saja, tetapi kita perlu bersih hati kita. Ramai di kalangan kita bayangan luaran cantik dan lawa, tapi dalam hati dia penuh dengan semak dan samun, penuh dengan kekotoran dalam jiwa dia. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut tanda kejayaan kedua di dunia ni. Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala sebut qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah gambarkan demikian. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah bagi sesiapa yang hidup dia sentiasa membersihkan jiwanya. Bersihkan jiwa ni tak mudah dalam hidup kita. Betul? Dalam hidup kita ni senang nak dengki dengan orang. Senang kita nak cemburu dengan orang. Dan dalam jiwa kita ni senang untuk kita nak berprasangka dengan orang. Nak jadi buruk sangka ni kan senang. Orang yang boleh membersihkan jiwa dia, orang yang beruntung. Orang yang paling berjaya dalam hidup. Orang yang hidup dalam keadaan membiarkan jiwa dia penuh dengan kekotoran. Jiwa dia waqad khaba man dassaha. Allah sebut, rugilah kamu kalau kamu hidup dalam keadaan kamu biarkan jiwa kamu ni dassaha, penuh dengan kekotoran. Artinya dalam hidup kita ni kita kena belajar untuk sentiasa berjaya. Berjaya kita bagaimana? Bila kita dalam hidup kita yang pertama, waktu mana kita hidup ini kita mesti jadi mukmin. Bila kita jadi mukmin, syaitan akan mula tarik diri kita, tarik nak buat jahat pada diri kita. Sebab tu dalam setiap kali mana kita solat, kita kena sebut pada Allah, minta dengan Allah, ya Allah tolonglah bantu saya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rasulullah ajar demikian. Kita baca doa dalam solat, kita sebut dalam doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tolong bimbingkanlah saya ini ke jalan yang lurus, ya Allah. Kita minta dengan Allah. Kenapa kita minta dengan Allah? Jawabnya kerana hidup kita ni ramai orang nak gagal dalam hidup. Ramai orang yang memilih jalan hidup untuk jadi gagal. Gagal pada hidup ini bila kita tak boleh jadi mukmin, gagal. Bila kita menjadi seorang yang hidup kita ni dalam keadaan yang kita membiarkan agama kita ni dalam keadaan yang comot pada diri kita.
Simbol kegagalan apa dia? Simbol kegagalan dalam hidup. Bila kita tak boleh solat. Bila kita tak solat, simbol kegagalan dalam hidup seorang. Seorang yang gagal ini bukan dia tak boleh bayar duit bank, tak. Bukan dia tak boleh gagal dalam hidup ni, bukan dia tak boleh menggulung segulung ijazah, tidak. Tetapi simbol kegagalan dalam hidup bila kalian tak boleh solat. Bila hidup kita ni tak boleh solat, kita tak solat ataupun kita tak melaksanakan ibadah, kita jadi hamba pada Allah, maka kamu gagal. Walaupun kamu pembesar bagaimanapun, walaupun kita ni menjadi CEO, walaupun kita menjadi seorang manager, walaupun kita ni duduk dalam keadaan kedudukan yang hebat, duit yang banyak, ataupun kita dilimpahkan dengan rupa paras yang cantik, tapi kalau kita tak solat, kita gagal. Kenapa kita gagal? Saya nak sebut bagaimana kegagalan ini berlaku dengan solat di antara simbol kepada kejayaan dalam hidup seorang. Allah ajar dalam Quran, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Allah gambarkan demikian. Allah kata telah berjayalah orang mukmin. Siapa orang mukmin yang paling berjaya? Dalam solat dia semakin khusyuk dan semakin khusyuk pada Allah. Sebab tu kalau kita nak berjaya, jangan kita nampak kejayaan kita ni dengan kereta yang mewah. Jangan kita nampak kejayaan kita ni dengan rumah yang besar. Jangan kita nampak kejayaan hidup kita ni dengan apa dia, dengan pengaruh yang ramai. Tak. Kalian belum berjaya. Berjaya sebenarnya dalam hidup bila kita boleh sujud dahi kita, kita sembamkan wajah kita di atas muka bumi, lalu kita merasakan penciptaan Allah dalam hidup ini, dan kita akan dikembalikan pada Allah. Ini simbol kejayaan. Lalu Allah gunakan simbol kamu berjaya, salat. Kemudian kamu boleh tutup aurat. Mula kamu boleh jaga syariat. Bila kamu boleh jaga yang ni, kamu dah mula berjaya. Kamu dah mula berjaya dalam hidup. Kalau kamu dapat kejayaan segulung ijazah, tiba-tiba kamu solat pun tidak. Kamu aurat pun kamu tak tutup. Tiba-tiba dalam hidup kita ni, kita dapat duit yang banyak, tapi tak berkat duit yang kita dapat. Berjayakah begitu? Kalau begitu, ramailah perompak-perompak dianggap berjaya. Kalaulah kejayaan ini disimbolkan dengan duit, dengan harta, maka perompak itu dianggap berjaya. Jenayah kola putih itu dianggap berjaya. Tetapi kenapa kita tak anggap mereka berjaya? Jawabnya kerana apa dia? Kerana mereka tidak boleh jadi hamba kepada Allah. Bukan hamba kepada yang disebut dengan negara, tidak. Tetapi mereka mesti menjadi hamba pada Allah. Ini simbol kejayaan yang pertama. Ulama-ulama bicarakan, orang yang nak belajar, bila kalian belajar, kalian kena ingat, bukan kalian berjaya dalam SPM lagi. Bukan kalian berjaya bila kalian boleh menggulung ijazah. Bukan kalian berjaya bila kalian memiliki title profesor, doktor dan sebagainya. Berjaya dalam hidup orang mukmin ini bila kalian dah mula boleh sujud, menjadi hamba kepada Allah dan sentiasa membersihkan jiwa. Bersihkan jiwa kita. Jiwa kita ni bila kita berjalan di atas muka bumi ni, sentiasa senang untuk jadi kotor. Senang je jadi kotor hati kita ni. Hati kita kotor dengan apa dia? Kotor dengan dosa-dosa. Setiap kali mana kita buat dosa, sekali titik hitam. 2 kali kita buat dosa, 2 kali titik hitam. 3 kali kita buat dosa, 3 kali titik hitam. 4 kali kita buat dosa, hatta nuktatan sauda. Sehingga hitam hati-hati kita ni dengan titik-titik noda dosa yang kita lakukan. Sebab tu pelik kan? Di kalangan kita tanya, Ustaz, kenapa saya bila saya solat je saya tak rasa nikmat dalam solat saya? Kenapa saya tak rasa khusyuk bila dengar ayat Quran, saya tak boleh nak mengalir mata? Dengar lagu Hindustan, mengalir pula air mata. Pelik kan? Orang kita kenapa dalam hidup dia boleh feel dia tu, perasaan dia tu dengan sesuatu yang tak ada kaitan dengan agamanya. Tetapi tiba-tiba bila dia baca ayat Quran, dia tak rasa nikmat. Bila dengar kuliah-kuliah, dia tak rasa lazat. Punca apa? Punca hati yang kotor. Hati yang kotor inilah yang menyebabkan kita ni jadi rosak. Hubungan kita rosak. Hubungan kita dengan pasangan hidup kita rosak. Hubungan kita dengan jiran tetangga kita rosak. Bahkan dalam hidup kita ni, kita cepat nak rasa tak selesa dengan orang. Punca apa? Hati yang sedang bermasalah. Belajarlah dalam hidup ini untuk membersihkan hati. Supaya apa dia? Kalian mendapat kejayaan yang kedua. Kejayaan yang pertama, kejayaan di dalam hidup kita. Kejayaan kedua ni bila? Dalam hidupnya, sewaktu mana hampir kematian. Ulama-ulama sebut, kejayaan dalam hidup ni bertingkat-tingkat. Allah jadikan berjaya di dunia, kemudian berjaya yang kedua, bila dekat nak mati. Apa kejayaan dekat nak mati dalam hidup kita? Berjayanya untuk kematian kita husnul khatimah.
Bila kita boleh dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba Allah yang di husnul khatimah, yang ni paling berjaya. Tak ada nilai kita kalau rumah kita besar, kemudian kenderaan mewah, jawatan kita hebat, mati kita su'ul khatimah. Tak ada nilai langsung dalam hidup. Bila kita hidup ini, bukan main lagi kita mempunyai pengaruh. Orang semua sembah kita, hormat kita dan sebagainya. Tapi bila kita mati tak boleh mengucap. Tak ada faedah langsung. Biarlah kematian kita kematian yang husnul khatimah. Bila kita boleh husnul khatimah, ini simbol kejayaan. Melalui mana kita dapat kejayaan husnul khatimah? Ulama kata melalui 3 tempat, 3 cara. Yang pertama, pada masa yang baik. Mesti mati dalam keadaan yang masa yang baik. Kemudian kita memilih tempat yang baik. Kemudian yang ketiga, pada suasana yang baik. Ini dipanggil kematian husnul khatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan, dalam hidup kalian ni banyakkan doa. Allahumma khtin ajalana bihusnil khatimah. Ya Allah, tolong matikanlah saya dengan husnul khatimah ya Allah. Wala taqtin alaina, ya Allah janganlah kamu matikan saya ini ya Allah bisuil khatimah, dengan kematian yang buruk ya Allah. Mati yang buruk ni macam mana? Mati tengah-tengah minum arak, na'udzubillah min zalik, tiba-tiba mati. Ramai mana orang kita demikian. Mati yang buruk ni macam mana? Mati tempat yang tak baik. Sedang beratur beli nombor ekor, tiba-tiba mati. Na'udzubillah min zalik. Sedang dalam keadaan buat maksiat, sedang berzina, tiba-tiba mati. Mati ini tidak dianggap mati husnul khatimah. Mati yang husnul khatimah ni simbol kejayaan dalam hidup. Bila kita yang kedua ni, biar kitanya kematian kita ni kematian yang husnul khatimah. Macam mana cara? Baca doa. Macam mana cara? Dekatkan diri kita dengan tempat-tempat yang baik, suasana yang baik, dalam keadaan yang suasana waktu yang terbaik. Bila kita masuk saja dalam bulan Ramadan, kita baca doa, ya Allah, jadikanlah peluang untuk saya berakhirnya Ramadan, saya menghadap di hadapan kamu ya Allah. Contoh, ya Allah, bila saya dalam ihram selesai saja menunaikan haji, tiba-tiba saya dipanggil oleh kamu ya Allah. Ni Rasulullah kata, tak ada ganjaran pada diri dia illal jannah, kecuali syurga Allah yang sedang menunggu untuk dia. Dipanggil husnul khatimah. Sehingga kan dalam hadis Rasulullah sebut, bila orang meninggal dunia dalam ihram, jangan mandi, jangan kapankan dia dengan kain kapan yang disebut dengan kain kapan biasa. Dengan kain ihram dia telah dikapan. Dan bagi orang lelaki, dibuka kepala dia, nampak kepala dia ni sendiri. Kenapa? Kerana kematian dia penuh husnul khatimah. Kejayaan dalam hidup. Tak ramai orang boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Bila kita dekat menghadap depan Allah ni, kita boleh sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tak ramai. Nak sebutnya susah, nak husnul khatimah. Payahnya nak sebut husnul, nak mengucap 2 kalimah syahadah ini, kerana mengucap 2 kalimah syahadah ini tidak diucap dengan hafalan, tetapi diucap dengan amalan. Macam mana kita hidup? Sepanjang kita hidup tak dengan la ilaha illallah. Kalau kita hidup dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bila kita dekat nak meninggal dunia, kita boleh mengucap. Syafiq, kalau kita perhatikan, orang yang nak akad nikah tu kan nikmat kan? Nak akad nikah ni nikmat. Tapi walaupun nikmat pun tak boleh nak jawab. Padahal nak akad nikah je, saya terimalah nikah ini dengan mas kahwin sekian-sekian, patutnya. Tapi kenapa tak boleh sebut? Ramai di kalangan kita tak boleh sebut. Padahal nak kahwin nikmat kan? Nak kahwin ni nikmat. Tiba-tiba dalam nak kahwin ni tak boleh nak sebut saya terimalah nikah. Lalu dia akan sebut apa dia? Saya nikahkan Tok Imam. Senang cerita. Ternikah Tok Imam, tak kena gaya. Padahal nak gambarkan tu nak kahwin. Cuba bayangkan nak mati. Nak mati ni tak mudah barahan sekian. Kalau kita perhati orang yang dekat nak menghadap depan Allah, payahnya sampai peringkat berbagai cara yang diajar dalam agama. Kalau sekiranya orang ni susah nak menghadap depan Allah, kita diminta supaya ambil minyak atar, sapu di atas dahi dia, nak suruh husnul khatimah. Kalau kita baca dalam hadis Rasulullah sebut, kalau seorang tersebut terlampau saat menghadap depan Allah, sukar juga baca surah Ar-Ra'du, Rasulullah sebut nak suruh dia husnul khatimah. Bila seorang yang dalam keadaan yang dia memang sukar untuk nak meninggal dunia, Rasulullah kata apa dia? Tolong ambil kayu sugi, kemudian sugikan gigi dia, bersihkan gigi dia, untuk dia mengucap 2 kalimah syahadah. Sampai peringkat dalam hadis Rasulullah sebut, bila masuk saja malaikat dalam jasad seseorang untuk nak keluarkan roh ini, malaikat akan cari di mana la ilaha illallah dalam tubuh badan seseorang.
Cari dekat kaki tak berjumpa. Cari dekat tangan tak berjumpa. Cari dekat yang disebut dengan dalam dada dia tak berjumpa. Cari dekat kepala tak berjumpa. Bila cari-cari tak berjumpa juga, malaikat akan tepuk dahi dia, dagu dia. Malaikat tepuk ni, pup sekali. Pup sekali tersebut, mulut dia tergerak. Allah disebut. Allah tu malaikat cabut terus. Keluar terus dari badan. Nak sebutnya susahnya nak sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Kerana hidup ini kita tidak mengejar kejayaan yang sebenar. Ubah dan coraklah. Sebelum daripada kita nak meninggal dunia ni, lukiskanlah saat-saat itu dalam hidup kita sampai peringkat Islam suruh dalam hidup kita ni, ingat macam mana kamu nak menghadap depan Allah. Rasulullah ajar aksiru hazimul lazzat, perbanyakkan dalam hidup kamu menyebut satu benda yang boleh menghancurkan kelazatan kalian. Kenapa? Kan bila ditanya apa dia yang boleh menghancurkan kelazatan Rasulullah, zikrul maut Rasulullah sebut tentang mati. Bila kalian sebut tentang mati, kalian akan mula mencorakkan diri kalian. Macam mana kalian nak menghadap depan Allah? Kerana bila dekat nak menghadap depan Allah, di antara perkara yang orang lain tak boleh tolong, apa dia? Tak boleh tolong di saat mana kita nak menghadap depan Allah. Hanya kita je dengan Allah di saat itu yang boleh yang kita boleh membentuk diri kita. Yang saya biasa baca dalam kitab, yang orang lain tak boleh tolong saat mana kita nak menghadap depan Allah, ialah sangka buruknya kita kepada Allah. Berburuk sangka pada Allah. Yang ni tak boleh. Orang lain tak boleh nak sebut. Kamu sedang berburuk sangka sekarang. Jangan, tak boleh. Orang di saat itu orang tahu kita sedang melalui saat yang getir saja. Orang nampak saja. Kita ni dekat nak menghadap depan Allah. Lalu saat ini biasanya syaitan akan merosakkan hubungan kita dengan Allah. Syaitan kata, kamu muda lagi, kamu baru lagi, umur baru 32 tahun. 32 tahun kamu kena meninggal dunia. Allah, cuba tengok orang yang hidup 60 lebih tak meninggal dunia. Orang lain buruk sangka. Lalu kita datang buruk sangka. Ya Allah, kenapa aku mesti menghadap depan kamu, ya Allah? Kenapa aku mesti mati, ya Allah? Yang ni yang merosakkan kita. Jadikanlah orang yang berjaya. Berjaya macam mana? Berbaik sangka pada Allah. Macam mana nak berbaik sangka? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah. Sesiapa yang buruk sangka dia, tak nak jumpa dengan Allah, tak suka nak jumpa dengan Allah, nak mati ni tak nak dia. Orang yang man ahabba liqa Allah, ada orang yang dia terlampau rindu nak jumpa dengan Allah, Allah rindu nak menemui dia. Wa man kariha liqa Allah, siapa yang benci untuk berjumpa dengan Allah, Allah pun benci untuk berjumpa dengan dia. Yang ni yang menyebabkan kita diminta supaya kitanya dipanggil simbol kejayaan yang kedua. Yang kedua di saat mana hampir kematian kita. Yang kedua di saat dengan hampir kematian kita juga, simbol kejayaan kita bila datang malaikat mula istihar pada diri kita. Malaikat istihar. Malaikat akan sebut apa dia? Allah takhafu wala tahzan. Malaikat akan sebut, wahai hamba Allah, jangan kamu rasa takut dan jangan kamu rasa duka cita. Yang ni bila kita rasa demikian, syaitan tak ada sebelah kanan kiri kita. Bila syaitan tak ada, kamu jaya. Kamu dah berjaya di saat itu. Malaikat akan kata apa dia? Allah takhafu, kamu jangan takut. Wala tahzanu, jangan kamu rasa duka cita. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah kabarkan gembira untuk diri kamu syurga Allah yang kamu nampak di saat mana kamu nak menghadap depan Allah ini. Lalu kita pun nampak tempatnya dalam syurga Allah. Mula berpeluh di dahi kita. Mula kita nampak tempat ni kembang kempis hidung kita. Sukanya setengah-setengah orang, Rasulullah sebut sukanya di saat dia nak menghadap depan Allah ini sampai keluar air mata dia. Sukanya dia, wah hati aku hidup sekejap, tiba-tiba aku diberi tempat yang paling bernilai dalam hidup, syurga Allah. Di saat inilah malaikat akan sebut tanda simbol kejayaan kita. Malaikat akan kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, pulanglah kamu pada Allah dalam keadaan Allah redha pada kamu dan kamu redha dengan ketentuan Allah.
dan masuklah dalam syurgaku, wadkhuli fi ibadi, masuklah di kalangan hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah kamu dalam syurgaku ni sendiri. Ini simbol kejayaan yang kedua. Kejayaan yang ketiga di barzah, saya akan sebut sebentar nanti insya-Allah. Kejap lagi kita akan sambung lagi bicara kita untuk petang ini. Rakan-rakan pendengar, jangan ke mana-mana. Kita rehat seketika, kembali selepas ini. Kita kembali saat ini, Syafiq dan para pendengar. Dan untuk yang baru je bersama dengan kami, kita bersama dengan Ustaz Ahmad Disuki. Tajuk kita, erti kejayaan di perjalanan kehidupan. Silakan Ustaz, yang ketiga apa dia? Sebab kita masih lagi dalam suasana masyarakat kita yang masih lagi terikat dengan kepalsuan kejayaan. Masyarakat kita seringkali dia nampak berjaya ni bila rupa parah yang cantik. Dia tak nampak bagaimana lesunya dan lesinya, pucatnya dia sewaktu mana di barzah nanti. Sedangkan kejayaan kita yang diajar lepas pada kita berjaya, waktu mana kita hidup di atas dunia untuk menjadi hamba pada Allah, kita mesti berjaya waktu mana kita dekat dengan kematian kita. Yang ni mesti dicorakkan sekarang, setiap di kalangan kita. Kalau kita tak corak sekarang, maka kita akan menyesal waktu mana saat yang getir, di saat mana kita berhadapan dengan Rabbul Jalil nanti. Yang ni saat yang kita, kejayaan pada kita. Kejayaan yang ketiga dalam hidup kita ni bila kita di barzah. Bila di barzah, ulama-ulama sebut bila kita akan rasa berjaya, kita akan rasa kejayaan sebenar bila tiada azab kubur dan tiada pertanyaan malaikat munkar dan nakir untuk kita. Bila kita diletakkan jenazah kita di alam barzah, letak aja jenazah kita tak nampak pun di hujung kaki kita ni dua orang malaikat munkar dan nakir. Kita biasa dengar dalam siri-siri mau'izati ini, saya pernah sebut, bila kita jenazah kita turun saja ke liang lahat, di antara perkara yang pertama yang kita akan hadapi ialah himpitan kubur. Tak ada orang yang terlepas daripada himpitan kubur. Semua di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena himpitan kubur. Himpitan kubur bukan azab kubur. Azab kubur lepas pada sesi pertanyaan. Tetapi himpitan kubur ni, turun saja dalam kubur, jenazah kita turun je pelepung teruslah. Dalam keadaan baru turun. Yang diturunkan tu bila letak saja, Rasulullah kata tak ada di kalangan umat aku yang terlepas daripada himpitan kubur. Kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas himpitan kubur, nescaya Sa'ad bin Mu'az lah orang yang pertama terlepas himpitan kubur. Himpitan kubur bukan azab kubur, baru turun telepung terus lah. Rasulullah kata Sa'ad bin Mu'az, waktu mana aku diperlihatkan oleh malaikat Allah tunjukkan pada aku suasana himpitan kubur Sa'ad bin Mu'az, sekali kena himpit, sekali menjadi halus selai rambut, kata Rasulullah. Baru Sa'ad bin Mu'az. Dan perbincangan panjang, ulama-ulama bincang panjang. Bila tak saja kita ni, patutnya kita nampak di hujung kaki kita ni dua orang malaikat munkar dan nakir warna hitam kebiru-biruan. Tapi bila kita menjadi orang yang berjaya, masuk dalam kubur tak ada. Malaikat tak ada. Kemudian orang letak saja, kebumikan jenazah kita ni, turut tutup saja liang lahat kita. Kemudian kita kena himpitan kubur, sekali. Himpitan kubur kita ni macam seorang ibu yang disebut dalam kitabnya, seorang ibu yang dia terlampau rindu pada anak yang kecil dia. Bila anak kecil dia balik dan berlari, dia pun sambut anak dia, dia peluk anak dia, dia rapatkan pelukan itu, anak dia tak boleh nafas sekejap. Itulah himpitan kubur orang mukmin. Orang mukmin dia akan jadi demikian. Bila saat yang sebegini, himpitan kubur ini, kemudian lepas pada itu kubur kita jadi lapang terus. Mudah-mudahan kita harap, mudah-mudahan kubur kita nanti menjadi indah, kemudian berubah menjadi cantik dan dilapangkan seluas 70 hasta. Dan dalam satu riwayat yang lain sebut, kubur kita ni berubah menjadi warna hijau. Cantik je warna hijau ini. Tumbuh daun-daun daripada bumi ini, pokok-pokok yang cantik-cantik, yang rumput-rumput yang tenggelam di pijak kaki, bauan raihan yang indah. Di saat mana kita di barzah, tiba-tiba kita mula disandarkan oleh malaikat, ditarik dan disandarkan oleh malaikat. Dia letakkan tu badan kita, kemudian kita nampak kain kapan kita mula meluruk turun. Kita nampak. Waktu mana kita nampak kain kapan meluruk turun ini, kemudian kita tak ada pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Malaikat mula tunjuk tempat kepada kita. Cuba kamu tengok tu kubur kamu ni. Lalu kita sibuk tanya, malaikat, cantik je kubur ini malaikat.
kenapa cantik ni malaikat? Kita tanya, malaikat kata, warna yang cantik, yang hijau cantik ni datang daripada mana malaikat? Malaikat jawab, inilah datang daripada tahajud yang kamu sentiasa bangun waktu mana kamu hidup dahulu. Kemudian kita pun rasa seronok. Malaikat tunjuk hari pertama bagaimana mentari yang jatuh, matahari yang tenggelam. Bila tunjuk saja, kita bingkah bangun. Sebut pada malaikat, malaikat, aku tak solat asar lagi malaikat. Peliknya, tak ada azab kubur dan tiada pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Kenapa? Ulama-ulama sebut siapa? Orang yang dia meninggal dunia dalam keadaan dia mati syahid di jalan Allah. Bila dia meninggal dunia dalam keadaan dia mati syahid di jalan Allah, dia tiada pertanyaan malaikat munkar dan nakir dan tiada azab kubur yang berlaku untuk diri dia. Yang ni keadaan yang berlaku pada seorang itu sendiri. Kemudian ada lagi ulama sebut, ada lagi orang yang terpilih. Siapa yang terpilih? Yang dia telah berjaya. Dia meninggal dunia sebelum saat dia menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia menghadap depan Allah itu, dia telah menghabiskan bacaan surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk, Rasulullah sebut surah Al-Mulk, surah Al-Munjiyah wal-Mun'iyah. Bila kita nak tidur, Rasulullah sentiasa pesan, tidurlah kalian di saat mana lena yang panjang itu dengan kalian membaca surah Al-Mulk sebelum tidur lena kalian. Bacalah surah Al-Mulk. Siapa-siapa yang baca surah Al-Mulk sebelum daripada dia tidur, kemudian dia tidur pada malam tersebut. Kemudian sampai ajalnya pada malam itu, tiada azab kubur untuknya dan tiada pertanyaan malaikat munkar dan nakir untuknya. Maknanya berjaya. Kerana cuba kita perhati orang kita, nak tidur senang tak baca surah Al-Mulk? Susah. Kita ni nak tidur baca WhatsApp. Orang kita kan, bila nak tidur, dia akan baca apa? Dia baca Facebook, dia akan baca WhatsApp, dia akan baca SMS, dia akan baca yang lain. Tetapi dia nak baca surah Al-Mulk? Tak. Dia nak ada Rasulullah? Tak. Kebanyakan kita tidur dalam keadaan yang kita ni payah kita nak baca demikian. Demikian juga kita nak turun daripada rumah. Bila kita turun daripada rumah tadi, cuba kita betul terang di kalangan kita. Ada tak bila kita turun nak datang kerja, mulut kita sebut Bismillahirrahmanirrahim Allah wala haula wala quwata illa billah. Ramai di kalangan kita tak boleh sebut pun. Masuk dalam kereta terus buka radio. Ramai di kalangan kita tak sempat pun untuk nak baca doa, nak meletakkan keyakinan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menyebabkan yang ni tak berjaya orang yang demikian. Dan simbol kejayaan kedua, bila kita ditanya oleh malaikat. Ada juga yang kejayaan juga, bila masuk saja orang mula kebumikan jenazah kita mula bau tanah depan muka kita. Kita mula dengar suara di bawah telinga kita. Kita dengar telapak kaki yang bunyi tanah-tanah yang turun waktu mana dia letakkan jenazah kita ni di liang lahat tadi. Kemudian kita rasa tanah kita mula sayup-sayup. Kita mula nampak dah dua orang malaikat munkar dan nakir ini. Lepas pada orang dah mula kebumi jenazah kita ni, datang malaikat mula datang berdiri di hadapan muka kita. Bila datang malaikat berdiri di hadapan muka kita, malaikat mula halau salat kita, halau zakat kita, halau haji kita, halau semua kecuali Al-Quran. Al-Quran yang dia tak mampu untuk dihalau. Dalam hadis Rasulullah cerita benda demikian. Nak sebutnya gambaran bagaimana Quran tak boleh dihalau ni, bila dia kemudian ditanya, kenapa kamu tak boleh dihalau? Quran jawab, aku ni hamba ini hidup dia dengan Al-Quran. Sebelum daripada dia meninggal dunia, sepanjang perjalanan hidup dia, sebelum dia bangun subuh dia, sebelum subuh dia tersebut, dia sentiasa bangun untuk membaca Al-Quranul Karim. Aku menjadi peguam bela untuknya, wahai malaikat. Kamu tolong tanya sekarang, kamu nak tanya apa kepada hamba Allah ini, aku akan menjawab bagi pihak dia. Kita lapang. Ditanya soalan, perbincangan ulama bincang panjang. Malaikat mula tanya soalan, ma rabbuka? Ma rabbuka? Bila sebut saja ma rabbuka, dia jawab Allahu Rabbi, Allah Tuhan aku. Bila disebut Allahu Rabbi, kubur tu jadi lapang terus kubur. Tak ada pertanyaan yang kedua. Ada satu riwayat yang cerita, Rasulullah kata, ada seorang hamba Allah ditanya dua soalan. Ma rabbuka? Ma rabbuka, dia jawab Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. Dia pun jawab, wa man hadzal rajul? Siapa lelaki ini sebelah kamu? Bila tanya siapa lelaki sebelah ini, kita jawab hadza nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lapang terus kubur ni jadi lapang terus. Rasulullah cerita panjang dalam hadis. Ada orang bila tanya soalan ma rabbuka, dia tak boleh jawab. Nganga mulut.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dia nganga mulut. Dia nganga mulut ni, dia sebut kakak. Dia tak boleh jawab. Bila dia tanya kali yang kedua, ma rabbuka kali kedua tu, dia nganga lagi mulut. Dia nganga kakak. Tak boleh jawab. Tak boleh jawab lagi. Tanya kali yang tiga, ma rabbuka kali yang tiga, tak boleh jawab. Pum terus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjuk jari ni masuk dalam jari ni. Rasulullah tunjuk terus jari ni masuk dalam jari ni sehingga hancur tulang-tulang ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut bumi dia akan meranakkan dia, dipukul, dipalu berhari-hari berdasar pada keadaan amalan yang dikerjakan itu. Tapi ada orang mukmin, bila ditanya saja ma rabbuka, dia jawab Allahu rabbi. Wa man hadha ar-rajul, dia jawab hadha nabiyyana Muhammad. Bila tanya lagi wa ma kitabuka, dia jawab Al-Quran kitabi. Dia akan jawab, lalu kubur ni lapang terus. Bila kubur ni lapang, kubur kita ni lapang saja, lalu di saat itu kubur kita berubah menjadi di antara taman pada taman-taman syurga. Kubur kita ni berubah menjadi taman pada taman-taman syurga, dan kita mula kedengaran bagaimana kita dengar bunyi suara-suara yang datang. Dengar saja suara yang datang di saat mana kita di barzah itu. Kemudian di saat itu kita boleh rasa dah yang kita mula diberi kejayaan di sisi Allah, yang kita dah berjaya dah hidup di barzah dengan penuh keindahan. Kemudian kejayaan yang keempat dalam hidup ini berjaya bila? Berjaya bila kita mula dibangkitkan di mahsyar nanti. Saya nak sebut kejayaan dalam hidup kita bila kita dibangkitkan di mahsyar, dikumpulkan, bangun-bangun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panggil nama kita. Syafiq disebut demikian, Siti dipanggil demikian, nama kita dipanggil, jaya. Puas hati kita hidup. Tak ada dah, kita sampai bergerak saja di padang mahsyar. Ni simbol kejayaan. Allah Subhanahu wa taala sebut wamtazul yauma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani adam. Wamtaz, berpisah kamu wahai anak-anak, wahai orang-orang yang melakukan jenayah di atas dunia. Alam ahad ilaikum ya bani adam, tidakkah kamu dahulu kami telah berjanji pada kamu wahai anak cucu Adam, Allah ta'budu syaitan, jangan kamu hidup menghambakan diri pada syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, syaitan itu merupakan musuh yang paling nyata dalam hidup kalian. Bila sebut saja begitu, kita pun bergerak saja, bergerak bersama dengan para nabi. Kemudian kejayaan yang kedua di padang mahsyar bila suratan amalan mula berterbangan, lalu kita terima tangan kita sebelah tangan kanan. Bila terima sebelah tangan kanan, dalam keadaan terima tersebut, kita akan balik pada keluarga kita, tunjuk ahlihi masrura, suka aku, puas hati aku, jaya. Wa ahlihi masrura, dia balik dalam keadaan adapun wa amma man utiya kitab biyamini wa amma man utiya kitabahu bishimali, ada orang yang diberi amalan kitab dia sebelah tangan kiri, fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Bila diterima amalan sebut, dia bertompek meraung terus. Allah, celaka aku, habis peluang aku, tak ada benda dah. Terima amalan sebelah tangan kiri. Kenapa dia? Kerana tak jaga sepanjang hidup di atas dunia ni. Kemudian berjaya lagi melalui kita je sampai peringkat masuk syurga tanpa dihisap dan tidak diazab oleh Allah. Ni boleh masuk syurga. Bila masuk dalam syurga ni, perbincangan kita panjang sebelum daripada ni. Bila masuk dalam syurga tersebut, yang ni dipanggil simbol kejayaan yang paling utama dalam hidup. Jadilah kita di kalangan 70,000 tersebut. 70,000 di kalangan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat aku yang akan dimasukkan ke dalam syurga tanpa dihisap dan tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang ni? Orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dia tak pernah berjumpa dengan tok bomoh. Kemudian dia tak pernah membomohkan orang lain. Maksud tok bomoh ni apa dia? Tak pernah berjumpa tok bomoh tembikai, tok bomoh kelapa dan seumpamanya dalam hidup dia. Dia tak sibuk dalam hidup dia berjumpa dengan yang demikian ataupun dia membomohkan orang lain. Yang ni. Tapi kalau dia berjumpa dengan orang yang baca ayat-ayat ruqyah dan sebagainya ayat Quran ni, yang ni dibenarkan dalam syarak. Kemudian yang ketiga, orang yang hidup dalam keadaan tak pernah percaya pada perkara yang tahayul di kalangan masyarakat kita. Perkara-perkara yang khurafat kan. Orang kita ni biasa terlibat dengan perkara yang khurafat. Kemudian yang keempat, orang yang hidup dalam keadaan tawakal pada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kemuncak kejayaan kamu, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah
faqad faz. Allah sebut, siapa yang dipesongkan daripada neraka ataupun dipalingkan daripada neraka kemudian dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, paling berjaya hidup kamu. Puas hati dalam hidup. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hidup di dunia ni Allah sebut penuh dengan nikmat yang sekejap dan penuh dengan tipu daya. Para pendengar dan para penonton yang dihormati sekalian, kalau kita nak simpulkan tentang perbincangan kita ni, marilah kita mula mengubah konsep kejayaan. Jangan kita nampak kejayaan ini bila kita memiliki dengan kekayaan. Jangan kita nampak bila kita kejayaan ini bila kita mendapat jawatan yang hebat. Jangan kita nampak kejayaan ini bila kita sudah dititlekan dengan title-title tersendiri. Tetapi kejayaan hidup ini bila kita boleh bergerak menuju ke syurga Allah. Bila kita boleh bergerak menuju ke syurga Allah, itulah tanda simbol kejayaan. Tak ada nilai dalam hidup kita sekiranya kita harta benda yang banyak, jawatan yang besar, pangkat yang hebat, tiba-tiba kita lawan syariat Allah, lalu kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tetapi bagilah peluang untuk diri ini, untuk keluarga kita ini, untuk bertatih dan berjalan untuk menuju ke syurga Allah. Jangan biarkan diri saya dan tuan-tuan semua di kalangan kita ni mati kemudian masuk dalam neraka Allah. Tak ada manfaat langsung. Berubahlah dalam hidup, mengubah diri untuk menjadi hamba Allah yang benar-benar saleh, menjadikan diri kita taat pada perintah Allah ini. Inilah simbol kejayaan dalam kehidupan kita, dan kita dimasukkan di kalangan orang-orang yang berjaya di sisi Allah, dan berjaya di sisi yang disebut dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah daripada dihumban daripada neraka Allah, dan kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Ahmad Dasuki Abdul Rani di atas perkongsian kita pada petang ini, menerusi rancangan Mauizati dengan tajuk topik kita petang ini, erti kejayaan di perjalanan kehidupan, ya Siti. Ya, betul. Banyak sebenarnya yang boleh kita ambil, dan macam kata Ustaz, harap-harap semuanya berjaya, dan dalam tak tahu berjaya tak berjaya, tengok mati tu macam mana akhirnya kita. Dan dengarkan ulangannya pagi nanti jam 3.15 pagi. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Jumpa lagi minggu depan. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.